Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, amma ba'd. Muliakan Tuan Pengerusi, ahli jawatan kuasa surau, para jamaah sidang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita mengucapkan syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana pada tengah hari yang penuh dengan barakah ini kita dapat sama-sama hadir ke surau ini untuk kita menunaikan solat fardu Jumaat. Dan sementara kita menunggu masuknya waktu solat, mungkin kita boleh sama-sama berkongsi serba sedikit. Mudah-mudahan perkongsian ini mendapat manfaat untuk kita bersama, insya-Allah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, pada 2-3 hari dalam minggu ini kita diberitakan dengan satu berita yang menyedihkan, iaitu kematian seorang ulama yang terkenal dalam dunia Islam keseluruhannya. Jarang, hatta orang, bukan kalau kita kata orang penuntut ilmu itu jaranglah tak kenal dan tak pernah baca buku dia. Nak kata masyhur dan popularnya ulama ini, malah orang-orang biasa yang bukan latar belakang pengajian ilmu Islam pun membaca dan mengambil faedah daripada tulisan dan daripada ceramah-ceramah khutbah yang disampaikan dan fatwa-fatwa yang disampaikan. Beliau adalah Syekh Al-Allamah Dr. Yusuf Al-Qaradawi, yang mana kita tahu bahawa dia telah meninggal dunia 2-3-4 hari yang lepas dan telah selesai selamat dikebumikan di tempat di mana beliau tinggal sekarang, iaitu di Doha, Qatar. Jadi sempena tengah hari ini saya nak mengambil kesempatan untuk kita sama-sama berkongsi berkenaan dengan kematian para ulama. Apakah simboliknya apabila Allah Subhanahu wa taala mematikan para ulama daripada muka bumi ini dengan mencabut nyawa mereka dan memisahkan jasad mereka daripada roh. Kematian para ulama disebutkan sebagai suatu baliyah ataupun suatu ujian dan suatu ancaman kepada kita orang Islam. Lebih disebutkan dengan kata yang lain, dia merupakan satu musibah kepada umat Islam. Sebab itu dalam sebuah hadis Sahih Bukhari riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As, Nabi SAW menyebut, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Fa in lam yajid 'aliman ittakhadha ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Nabi SAW sebut, Nabi dah bagi tahu tentang apakah simboliknya apabila Allah mematikan para ulama. Nabi sebut sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu daripada muka bumi ini dengan mencabutnya daripada jiwa-jiwa orang yang berilmu. Orang yang ada ilmu kita panggil ulama ke, maulana ke, tok syekh ke, tuan guru ke, ikutlah mana-mana tempat dan negara. Tapi mereka ada satu sifat yang sama, iaitu dia ada ilmu. Allah tidak akan mencabut ilmu. Pagi-pagi dia bangun, hilang ilmu dalam dada. Ataupun tak macam mana jalan-jalan kat pasar, beli barang, tiba-tiba keluar pasar, tiba-tiba hilang pula ilmu di dada. Tak. Ilmu dicabut daripada muka bumi ini bukan dengan cara tiba-tiba dihilangkan ilmu daripada dada. Bukan. Tetapi Nabi kata, walakin biqabdil ulama, tetapi dengan cara mematikan para ulama. Bukan kita hilang, dicabut daripada dada-dada orang yang ada ilmu tu, so tiba-tiba hilang. Tak ada ilmu, bangun-bangun pagi hilang, zero. Tak ada apa-apa pengetahuan. Tidak begitu, tetapi Nabi kata dengan cara mematikan para ulama.
Kerana apa? Kenapa Nabi sebut ilmu tu hilang bila matinya para ulama? Nabi kata bila ulama makin tak ada, seorang demi seorang meninggal dunia, akhirnya manusia-manusia, umat-umat yang lain yang bukan dalam kategori ulama diangkat menjadi orang yang dirujuk. Sebab yang sepatutnya dirujuk dah meninggal. Yang berbaki tinggallah orang yang bukan ulama. Bila orang yang bukan ulama, mereka ini mungkinlah ada nama, mungkinlah ada pangkat, mungkinlah ada pengaruh, tapi tak ada ilmu. Mereka lah yang akan diangkat untuk menjadi tempat rujukan. Ditanya kepada mereka soalan hukum, hakam, agama, fatwa dan sebagainya. Apa yang berlaku bila keadaan sedemikian? Nabi kata fasu'ilu fa'aftau bighairi. Mereka ditanya, apakah hukum ini, apakah fatwa bagi pendapat tentang ini dan sebagainya, dengan sangkaan mereka ini layak, sedangkan mereka tidak ada kemampuan. Tapi sebab para ulama dah tak ada, meninggal dunia seorang demi seorang, tinggallah orang-orang sebegini yang diangkat. Bila mereka berfatwa, Nabi kata mereka berfatwa tanpa ilmu. Tanpa ilmu, maksudnya tanpa asas yang kukuh, yang tulen, yang sebenar, yang betul. Bila mereka berfatwa, sebab mereka diminta pendapat, apakah hukum, apakah fatwa, apakah pendapat dan sebagainya, mereka dirujuk. Bila mereka bagi tahu pandangan, mereka memberitahu tanpa asas yang betul, apa yang berlaku? Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan mereka sesat sebab mereka tak ada ilmu. Mereka sampaikan benda yang mereka tak ada. Kata bidalan Arab, al-faqid la yu'ti. Orang yang tak ada apa-apa, dia tak nak bagi apa. Kita pergi sembahyang Jumaat, kita nak sedekah, tapi duit pun tak bawa. Nak bagi apa? Kita nak ambil dia orang. Al-faqid la yu'ti. Orang yang tak ada apa-apa, dia tak boleh nak bagi. Orang yang bagi, mesti ada apa-apa. Kita nak bagi RM1 ke orang, kita kena ada RM1 dulu baru boleh bagi RM1. Jadi di sini dia tak ada ilmu. Tiba-tiba dia nak, bila dia minta pendapat hukum, dia sampaikan dalam keadaan dia tak ada benda yang boleh untuk dia sampaikan itu, iaitu ilmu. Menyebabkan dia sendiri sesat, dan yang lebih teruk, dia menyebabkan orang lain yang menerima pendapat dia itu pun sesat juga. So dia di sini, dia bukan masuk menyesatkan diri dia seorang-seorang sahaja, tetapi dia menarik dan mengheret orang lain untuk sekali sesat bersama mereka. Sebab mereka ini dengan sangkaan dan harapan, bila ditanya kepada orang si A, si Fulan ni, mereka dapatlah panduan, mereka dapatlah hukum. Tetapi apa yang mereka dapat hanyalah hukum yang palsu, yang salah daripada ilmu yang sebenar. Mereka pun turut tersesat. Sebab itu kematian para ulama adalah suatu yang sangat berat, musibah yang sangat besar. Umar bin Al-Khattab mengatakan bahawa kematian 1000 orang ahli abid. Abid ni orang kaki semayang pagi sampai ke malam. Ahli abid, puasanya, semayangnya, baca Qurannya, zikir, orang kuat ibadat lah. Umar bin Khattab kata kematian 1000 orang ahli ibadah itu lebih ringan mudaratnya daripada kematian seorang ahli faqih, orang yang berilmu. Dibandingkan, bukan nak kata ahli ibadat ni tiada nilai, bukan. Nak dibandingkan dengan kematian seorang ahli ilmu, ulama, itu lebih jauh mudaratnya berbanding kematian 1000 orang ahli ibadah. Sebab apa? Kata Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih dalam mensyarahkan maksud Umar bin Khattab ini, dia kata kerana orang yang kaki ibadah ini manfaatnya hanya untuk dia. Dia semayang, yang dapat pahala dia. Dia puasa, yang dapat pahala dia. Tapi orang yang berilmu, manfaat dia bukan hanya untuk dia, tetapi seluruh alam yang menerima pendapat, fatwa dan hukum daripada dia. Orang yang merujuk dia, orang yang mengambil pendapat daripada dia, orang yang belajar ilmu daripada dia. So manfaat dia bukan hanya kepada dia seorang, tetapi kepada semua orang yang berada di sekeliling dia. Begitu juga kalau dia bukan ahli ilmu yang sebenar, dia olok-olok je kita panggil. Kononnya ada ilmu, tapi buat macam ada ilmu, sedangkan tak ada ilmu. Orang pun ambil pendapat dia, akhirnya dia bagi pendapat yang salah. Samalah juga mudaratnya bukan hanya pada dia seorang, tapi kepada keseluruhan orang yang berada di sekeliling dia.
Jadi mengambil kira perkara tersebut, Umar merasakan kalau seorang ahli ilmu yang benar-benar berilmu dan ikhlas dalam menyampaikan ilmunya, walaupun dia hanya seorang tapi dia mati, itu lebih mudarat dan besar risikonya daripada kematian 1000 orang ahli ibadah. Sebab 1000 orang ahli ibadah itu dia manfaat ke mudarat ke hanya terhad kepada dia sahaja, batang tubuh dia. Kalau dia sembahyang, dialah yang dapat pahala. Kalau dia tak sembahyang, dialah yang dapat dosa. Tapi ahli ilmu, kalau dia sampaikan ilmu, berapa ramai orang mendapat manfaat daripada dia. Kalau dia juga menyampaikan benda yang salah, berapa ramai orang juga terkesan dan mudarat hasil daripada perkara yang dia lakukan. Maka disebabkan itu, Umar bin Khattab merasakan begitu besarnya pengaruh seorang ahli ilmu. Kata Ibn Qayyim al-Jauziyah bahawa ulama ini ibarat seperti bintang di langit. Seperti mana seorang yang sesat, yang berada dalam kegelapan, begitu mengharapkan adanya bintang di langit untuk menunjukkan dia ke jalan yang asal, kembali ke pangkal jalan. Tengah sesat, tak kisahlah sesat ke laut ke, sesat kat hutan ke mana lah, tengok ada bintang di langit, terang pula. Maka itu selain daripada boleh mengembalikan dia ke tempat yang asal, kalau dia tengok cara apa, kalau dia reti, dan juga dapat mengembalikan ketenteraman jiwa dia apabila dia sedang keluh kesah dalam keadaan dia sesat jalan dan sebagainya. Begitulah juga para ulama sebutkan. Kerana apa? Kerana dia memandu manusia di sekelilingnya, umat Islam yang mengambil ilmu daripada dia, orang-orang biasa yang mengambil fatwa daripada dia, dan menjauhkan mereka daripada kesesatan dan daripada kegelapan. Sebab itu kita melihat kematian seorang demi seorang para ulama disebutkan sebagai suatu tanda daripada tanda hari kiamat. Sebab apa? Bukanlah kita kata bila si mati dia ulama A, maksudnya kiamat dah dekat. Tidaklah begitu. Kita tidaklah menspesifikkan sesuatu insiden kepada berlakunya kiamat. Tetapi kita kata secara umum, kematian para ulama itu adalah tanda daripada tanda-tanda hari kiamat. Kerana apa? Kerana Nabi SAW pernah sebut, akan datang kepada kamu wahai manusia satu zaman di akhir zaman nanti, di mana seseorang tidak tahu apa itu sembahyang, apa itu puasa, apa itu zakat dan sebagainya. Dalam riwayat yang lain dikata akan datang satu zaman di mana begitu ramainya orang yang berada dalam keadaan kejahilan. Di sini digambarkan orang tak tahu sembahyang itu apa, orang tak tahu puasa itu apa, ataupun hukum-hukum yang basic dalam solat, dalam puasa. Contohnya, satu hari saya pernah orang tanya, imam tu dia salah. Imam tu dia salah lah, dia terrukuk ke tersujud ke, maka dia kena sujud sahwi. Di sujud sahwi ni kita buat lepas habis sembahyang, kita tak buat waktu itulah, masa kita dah habis segala dah. Kalau tak cukup rakaat, tambah rakaat. Lepas tu sebelum habis sembahyang kita buat sujud sahwi. Lepas tu kita bagi salam, sama ada sebelum salam atau lepas salam, kita sujud. Jadi kawan ni dia terkejut, apa pasal imam ni sujud lepas habis salam. Dia tahu imam tu tak cukup rakaat, dan dia tahu imam tu tambah rakaat, tapi dia tak tahu kenapa imam tu sujud lepas dia bagi salam. Kita pun bagi tahu, ni sujud sahwi ni. Maksudnya umur mungkin dah 40, 50, baru dia tahu sujud sahwi, sujud lepas sembahyang, lepas salam. Basic hukum-hukum yang basic mungkin ada kedengaran janggal dan asing pada setengah yang lain. Sedangkan itu mungkin hukum yang basic, sujud sahwi. Kan, qada puasa, fidyah puasa, mungkinlah kadar ke perbezaan pendapat itu cerita lain, tapi kadang-kadang hukum yang basic. Ini mengiyakan apa yang Nabi SAW sebut tentang kejahilan itu semakin menampak kepada ramai orang apabila berlakunya akhir zaman. Siapa yang nak angkat kejahilan ini? Itulah peranan para ulama. Dan apabila dihilangkan seorang demi seorang, itu bermaksud Allah mengangkat sedikit demi sedikit ilmu daripada muka bumi ini, sehingga akhirnya yang banyak adalah orang yang jahil. Sebab itu kita lihat Ayyub As-Sakhtiyani, seorang ulama besar, dia kata apabila aku dengar seorang ahli ilmu mati, seolah-olah satu jasad ku terputus. Kalau dia ada tangan, sebelah tangan dia kena potong.
Kalau ada kaki, sebelah kaki dia kena potong. Maksudnya apa? Maksudnya cacat. Cacat di sini tempang, maksudnya umat Islam berada dalam keadaan cacat. Ilmu semakin berkurangan. Ilmu semakin berkurangan menyebabkan kejahilan semakin bertambah. Sebab itu kita kata, apabila seorang itu kita dengar khabar seorang ulama yang mati, terutama ulama yang terkenal, yang masyhur, yang popular, maka itu sepatutnya meresahkan dan mendatangkan kesedihan kepada kita. Terutamanya apabila mereka sangat-sangat memberikan legasi yang besar, seperti Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Sangat hebat. Kalau tuan-tuan baca dia punya biografi, salah satu, kita ambil salah satu, mungkin kita boleh ambil manfaat dan kita boleh aplikasikan dalam kehidupan kita, iaitu dia ni antara seorang yang dia bijak, orang ulama yang seorang yang bijak, dan dia ni terkenal dengan seorang yang bermotivasi tinggi. Apabila ditanyakan kepada dia waktu dia belajar degree di Azhar di Mesir, apa cita-cita dia, maka cita-cita dia, dia kata aku nak menjadi Syekhul Azhar. Syekhul Azhar ni macam kita kata Chancellor lah, lebih kurang. Maksudnya orang nombor satu dalam universiti itu. Orang nombor satu dalam universiti itu. Itu jawatan tu, jawatan yang tu kita sekarang ada kat lautan dalam, nak mengambil jawatan yang ada kat bintang, yang tu lah jauh. Tapi dia kata inilah cita-cita. Biasa kita dengar cita-cita apa? Polis. Okey lah. Tapi ni contoh je lah, kita kata polis. Dia ni bukan kata polis, dia kata cita-cita saya ketua polis negara. Macam tu lah. Orang biasa dengar cita-cita, sebut nama profession tu lah, polis ke, guru ke, bomber ke apa. Dia tak, dia jadi ketua kepada profession itu. Iaitu dia nak jadi orang guru, tapi ketua kepada guru, Syekhul Azhar. Dan dia ni disebutkan oleh orang-orang yang sezaman dengan dia, satu batch dengan dia, bila dia exam, tulis nama. Biasa kita tulis nama, kemudian kita tulis kita fakulti apa ke apa sebagainya. Dia tulis dekat nama dia tu, sebelum dia tulis Yusuf Al-Qaradawi itu, dia tulis Al-Allamah. Al-Allamah Yusuf Al-Qaradawi. Al-Allamah ni ada satu gelaran yang kita bagi dekat imam besar. Imam besar, biasa orang Arab lah guna Al-Allamah, ulama dulu-dulu. Al-Allamah ni atas lagi daripada syekh, atas lagi daripada imam dan sebagainya. Dia letak nama dia Al-Allamah. Setengah orang, kalau Melayu terutamanya, bila kita tengok, dia ni tak ada lagi doktor, baru first year degree medical, baru first year. Tapi dia letak namanya, bila exam letak nama Dr. Ali contohnya. Dia baru tahun pertama, Osman pun belum apa, habis belajar pun belum lagi, tapi dia letak kat namanya doktor. Setengah orang dia kata, dia ni kalau orang di sebelah panggil jobok. Kalau kita kata, dia ni belagak betul, baru tahun pertama, kok relax lah, contohnya kan. Tapi itu menunjukkan dia ni bermotivasi tinggi. Bukan dia nak tunjuk action kat orang, dia ni doktor ataupun belajar doktor, tetapi dia nak kata aku walau macam mana pun ujian yang datang melanda, inilah cita-cita. Maksudnya begitulah, tu yang dia letak depan. Nak kata daripada awal dia dah ada cita-cita yang sangat tinggi untuk menjadi seorang yang mengkorbankan dan menghabiskan keseluruhan hidupnya itu untuk ilmu, untuk dakwah dan sebagainya. Sebab itu dia antara satu yang sangat terkenal, dia ni seorang yang sangat kuat menulis. Dikatakan karya bukunya lebih daripada 120 tajuk. Kita tulis 120 muka surat belum tentu lagi. Dia 120 tajuk buku. Maksudnya satu buku belum tentu lagi 100 muka, mungkin satu buku berjilid-jilid. Orang Arab ni biasanya style tulis buku buku besar-besar punya, berjilid-jilid. Dan setiap buku dia itu, kita kata, mendapat penerimaan oleh alam Islam terutamanya. Dibaca, dikaji, dialih bahasa, disemak dan sebagainya. Malah berlaku satu peristiwa dalam bukunya yang masyhur. Saya rasa di Malaysia sangat masyhur buku ni lah, Al-Halal wal-Haram fil Islam, halal dan haram dalam Islam. Buku dia ni, satu hari ada satu syarikat besar, syarikat negara, dia nak cetak buku ni dan diedarkan ke satu negara, bukan satu universiti ke satu sekolah, tak, satu negara nak edarkan.
Tapi bila dibawa ke tim sidang redaksinya, nak melihat satu demi satu layak ke tidak apa semua, dia dah tengok. Kemudian ketua sidang tu, editor tu, dia kata kami tak berapa setuju dengan buku ni. Cerita tentang fiqh, halal, haram, hukum ini, hukum itu dan sebagainya. Ada 8 persoalan dia kata yang kami tak berapa setuju dengan pendapat Tuan Syekh. Mungkinlah dia kata sunat sepatutnya harus, dia kata harus sepatutnya makruh dan sebagainya. So ada 8 isu, 8 soalan ni. Dia kata kalau Tuan Syekh boleh revise balik, rujuk balik semula, kaji balik semula dan tukar pendapat yang ada ini, yang Tuan Syekh dah bagi dalam buku ni, kami 100% kami akan cetak sebar satu negara kami. Maksudnya satu, kata itu kalau ikut keuntungan itu satu benda sangat besar, satu negara punya ni national project ni, bukan yang syarikat punya project, national project. Jadi dia kata dengan syarat 8 isu ni kalau boleh cuba Tuan Syekh revise balik. Syekh ni kata apa? Yusuf Qaradawi dia kata apa? Dia kata telah berbeza pendapat sejak daripada dulu. Para ulama telah berbeza pendapat, sahabat telah berbeza pendapat, tabi'in pun berbeza pendapat. Setiap generasi para ulama saling berbeza pendapat. Kawan ni kata A, kawan ni kata B, kawan ni kata biru, kawan ni kata hitam. Tapi setiap daripada mereka tidak pernah untuk saling menyalahkan dan mengkondem ataupun mengkritik secara keras antara satu sama lain. Mereka bersetuju untuk tidak bersetuju dalam beberapa perkara. Sebab kita ni manusia, alam orang lahir adik-beradik kembar, seorang suka nasi ayam, seorang suka nasi kerabu. Itu kembar, maksudnya memang atas sampai ke bawah sama, tapi pun ada berbeza. Apatah lagi orang yang duduk latar belakang yang berbeza dan sebagainya. So ringkas cerita, dia kata Syekh Yusuf Qaradawi kata tak apalah, kalau tak nak cetak tak apalah, tapi saya takkan revise balik pendapat saya, sebab bagi saya rasa pendapat ni lah yang paling kuat bagi saya. Masalah fiqh boleh beza pendapat. Akhirnya apa? Akhirnya Syekh ni satu ketika masa berlalu, Syekh ni pun datang ziarah, pergi muktamar persidangan. Dia bentaklah, ada program persidangan, forum ke apa, dia bentak. Bila dia bentak, dia tengok sampai ke majlis tersebut, majlis tu berada di negara tersebut lah. Dia nak bentak, dia tengok adalah buka reruai yang benda macam bookshop kat luar tu. Semua bookshop yang reruai yang ada dekat booth yang ada dekat program tersebut, semua ada buku dia, Al-Halal wal-Haram fil Islam. Maksudnya apa? Maksudnya walaupun syarikat tersebut tak setuju pada mulanya untuk mencetak buku dia sebab ada 8 pendapat yang mereka berbeza, tapi atas dasar mereka merasakan buku Yusuf Qaradawi ini sangat-sangat memberi kesan kepada pembaca. Dia kata tak apalah, kita tanazul. Tanazul ni maksudnya kita kecualikanlah 8 pendapat yang kita berbeza ni, kita cetak juga walau macam mana pun, sebab kebaikan yang ada dalam buku ni melebihi 8 pendapat yang mereka berbeza ini. Jadi nak menunjukkan bahawa buku-buku Yusuf Qaradawi ini sangat-sangat diterima, dan ini menyebabkan antara salah satu pendapat ataupun pandangan para ulama mengatakan bahawa Allah menerima amal yang dia lakukan. Kita tak boleh kata yes, hitam dan putih, sebab kita ni bukan malaikat, kita bukan orang kanan Tuhan yang kata dikonfirm, diterima dan sebagainya. Tapi berdasarkan wahyu yang kita lihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sebut Allah, bila Allah cintakan seseorang, kasih dan sayangkan seseorang, Allah akan panggil malaikat Jibril. Allah kata, Jibril mari sini, aku dah cinta si fulan bin si fulan ini. Kamu bagi tahu, kamu kena cinta dia juga, dan kamu bagi tahu malaikat keseluruhannya untuk cintakan dia juga. Jadi Jibril pun datang jumpa malaikat apa semua, katakan bahawa Allah dah cintakan si fulan ini, kita semua kena cintakan dia. Malah disebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan qabul, penerimaan oleh seluruh penduduk bumi bahawa orang ini adalah orang yang dicintai oleh Allah, menyebabkan semua makhluk di langit dan di bumi mencintai dan mengasihinya. Di setengah para ulama mengatakan ini antara salah satu dalil yang mengatakan apabila seorang itu ramai yang orang sayang dia, ramai yang orang kawan dengan dia, ramai yang orang
cintakan dia, dan musuh dia taklah berapa ramai, melainkan musuh yang memang jahat lah, orang bukan Islam yang memang ada hasad dengki ke apa, tu cerita lain lah. Tapi kita tengok ramai orang yang sayangkan dia, kawan dia lagi ramai daripada lawan. Itu salah satu petanda bahawa Allah mencintai dia, dan Allah menyayangi dia, dan Allah menerima amalan dia. Seperti yang kita lihat contoh buku-buku para ulama, kadang-kadang ada buku tu, nama penulis pun kita tak tahu siapa. Buku tu zaman sekarang okeylah, dengan WhatsApp, apa benda, Facebook apa semua, kita boleh search, boleh Google. Tapi pada zaman dulu mana ada benda-benda tersebut. Nama bukunya tersebar ke seluruh alam Islam, tapi penulis pun tak tahu siapa. Penulis pun tak tahu siapa. Menunjukkan bahawa begitu Allah menerima apa yang dilakukan, hasil yang dilakukan, dia punya pengorbanan itu. Mudah-mudahan kita juga termasuk di kalangan orang-orang yang kita melakukan usaha, kita melakukan amal, dan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada tengah hari ini dapat sedikit manfaat untuk kita bersama. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Kita ucapkan kepada yang berbahagia Raja Ustaz Habib Yazid. Semoga apa yang disampaikan tadi akan bagi manfaat